Itu itulah aja. dia. Tapi kalau masak tak ada pakai topeng. Itu tak ada pakai topeng lah kan. Cuma kalau macam nak keluar pun kadang-kadang dia tanya dengan saya, "Habis bang, kalau pergi keluar-keluar pergi bank ke dah pakai topeng? Kalau pergi bank pakai topeng dah kena tangkap, belum masuk pintu bank lagi. Apalah kau orang ni, penat ke? Apa sih?" Saya sekarang bersama dengan Bandi Ahmad. Okey, peserta Gegar Bagazah 8 kita. Ni memang dah lama sebenarnya orang menantikan Abang Bandi ni sebenarnya. Tahun ni masuk juga akhirnya. Kenapa baru tahun ni terima? Sebab tahu saya memang dah lama dah Astro minta Abang Bandi kan? Betul. Bandi cakap tadi lah, sebenarnya Bandi sebenarnya memang daripada dulu memang dia offer untuk masuk Gegar Bagazah ni daripada 3 tahun yang lepas, 4 tahun macam itulah. So tiap tahun call Bandi macam-macam benda yang Bandi mula tak ada, macam perasaan tu tak ada. So sampailah satu masa tahun lepas tu, salah satu daripadanya saya tengok sahabat saya tu Musmi itu dia masuk. So saya tanya dengan dia kata kalau nak dapatkan pengalaman, Gegar Bagazah ni adalah tempat dia. So Bandi rasa Gegar Bagazah ni adalah salah satu port yang kita rasa kalau nak keluarkan bolehan kita tu apa ni yang selama ni kita nak cuba, di sinilah tempatnya. So tahun ni mungkin orang tak tahu buka hati Bandi untuk join Gegar Bagazah ni, dan cuma Bandi doakan daripada kat luar sana, doakan Bandi kejayaan untuk Bandi lah, insyaAllah. Baik, ramai betul saya cakap ni bang, betul serius. Ramai sebelum ni bang cakap abang. Jadi tahun ni bang, bila abang masuk pada tahun ini, orang kata tahun ni macam-macam yang terjadi sebelum ni kan, dengan PKP dan macam-macam semua kan. Persediaan abang macam mana? Sebab saya tahu, mesti dah tahu sebelum lagi pengumuman kan. Macam-macam berlaku kan. Tak ada mengganggu ke persediaan abang sendiri untuk pertandingan macam ni? Sebab pertandingan macam ni sebenarnya bukannya senang. Seminggu keluar masuk kerjanya banyak kan, lagunya semua kan. Untuk abang sendiri macam mana persediaan? Sebenarnya dia daripada peringkat awal, bila dia offer je benda tu, saya kena set saya punya mind. Saya rasa cakap benda ni adalah satu cabaran yang besar untuk saya dalam sepanjang karier saya. Sebenarnya banyak benda-benda yang besar saya daripada lebih 40 tahun dalam industri. Saya banyak benda yang saya lalui. Tapi ini adalah satu platform yang saya rasa lagi besar, yang mental saya kena kuat. So saya rasa tidak jadi masalah lah. Cuma tak ada masalah macam mana. Maksud dia mungkin saya akan ambil daripada pengalaman saya selama 40 tahun ni untuk saya masukkan ke dalam Gegar Bagazah ni. Dan mungkin dia di luar sana tahu Bandi nyanyi mungkin rock, mungkin metal. So dalam industri, dalam Gegar Bagazah ni dia banyak genre. So kalau nak tahu lagi apa yang ada pada Bandi ni, insyaAllah Bandi akan keluarkan overall apa dia yang ada pada Bandi. Untuk Gegar Bagazah ni Bandi akan, insyaAllah Bandi akan keluarkan 110% untuk mereka yang kat luar sana yang nak tengok persembahan Bandi, insyaAllah. Itu yang kita nak tahu sebenarnya. Kita tahu memang dia semua ada kan. Betul. Tapi Gegar Bagazah lagu macam-macam genre akan diberikan. Mungkin satu atau dua genre yang Bandi sendiri mungkin risau kalau diberikan lagu tersebut tiba-tiba. Dah tentulah rap. Kalau kita tahu rap tu memang last lah, tapi kalaulah kata Bandi ditakdirkan dapat masuk final, kalau rap tu adalah salah satu, sebab Bandi ni satu masalah dia, kalau orang nak tahu, Bandi susah nak ngapa lirik. Lagi-lagi sebab tu Bandi respect dia orang-orang yang buat rap kat luar sana. Tak kisahlah siapa, Malik ke, Joe Flizzo ke, siapa yang dahsyat-dahsyat kat luar sana yang rap ni, Bandi respect dia orang sebab dia orang boleh hafal lirik yang panjang. Baru Bandi tahu bila Bandi tengok dia orang punya, macam mana macam Ultimate semua dia. Saya cakap macam mana dia boleh hafal banyak lirik macam gitu. Macam contoh lagu Budak Flat. Ada satu lirik tu, yang ada satu rap tu yang dia buat laju betul. Saya cakap ni apa benda ni, laju betul. Tapi kalau tengok dekat lirik tu, macam gini sebab saya cakap terang, saya sendiri pun tak mampu nak buat benda tu. Kita mampu nak buat benda tu. Masing-masing ada kelebihan masing-masing. Macam Bandi pun ada kelebihan masing-masing. Kalau dangdut boleh di rock dutkan. Kalau contohlah, kalau macam lagu dangdut ke, kalau ballad ke, kalau asli ke, kalau lagu-lagu joget ke, saya Bandi rasa masih lagi kita boleh pelbagaikan lah benda tu, insyaAllah. Tapi Bandi akan cuba apa yang ada pada Bandi ni, Bandi akan keluarkan overall lah, yang mungkin orang kat luar sana tak tahu, Bandi boleh nyanyi macam ni, Bandi boleh. Cuma insyaAllah saya akan cuma Bandi minta doa daripada luar sana lah. InsyaAllah Bandi akan buat yang terbaik buat anda semua, insyaAllah. Tapi soalan cepu mas sikit lah, adakah nanti lagu rap ke, lagu apa sekalipun, dangdut ke semua, part yang kat belakang tu akan ada juga ke tidak, trademark tu? Dia sebenarnya ramai orang tanya Bandi, kalau lagu dangdut macam mana memang kita kena nyanyi lagu dangdut, tapi karakter tu
karakter Amok tu Bandi takkan hilangkan. Maksud dia bukan overall, bukan semua. Kadang-kadang dia orang akan cakap, takkanlah overall nak nyanyi lagu macam tone Amok. Tak, dia akan nyanyi tone yang cantik, yang dengar sedap, tapi ada part-part yang Bandi rasa Bandi akan selitkan elemen-elemen Amok kat situ. Macam dia yang distort suara kan, ada macam itulah. Sebab dia karakter tu tak boleh lari. Sebab Amok ni dia karakter, macam pakai image dan karakter. So benda tu tak boleh, dia tak boleh lari daripada genre yang Bandi akan nyanyi pada malam tu. Tu tetap akan ada. Tu memang ada lah. Cuma mungkin tak payah sampai habis lah kan. Kalau lagu-lagu metal, lagu rock selalu macam tu. Betul. Dan topeng pula macam mana? Kali ni ada tak peluang mungkin peminat-peminat tengok mungkin ada 1-2 lagu nak buat surprise gimmick kononnya. Tiba-tiba tak bertopeng pula. Dia sebenarnya tadi ramai juga tanya Bandi pasal topeng ni, kalau genre ni macam mana, kan, kalau dangdut macam mana, kalau asli macam mana, etnik macam mana. Saya cakap itulah sepatutnya lah. Macam Bandi ni masuk dalam Gegar Berganza ni, sebab tu Bandi kena ada seorang manager. Saya berterima kasih kepada saudara Alana yang manager Bandi sekarang ni. Dia memang mengambil berat betul tentang Bandi punya image untuk lagu ni. So untuk lagu ni dia kata okey, lagu ni kita ada designer sendiri. So dia akan buatkan lagu, contohnya untuk first week untuk Gegar Berganza ni, kita dah satu lagu, kita dah cakap lah lagu tu macam gini, akan ada bumi lagu tu macam gini. So dia akan matchkan baju dan topeng tu dengan lagu tu tersendiri. Alhamdulillah. Jadi dia tak beratkan kerja saya lah. Jadi itu tak boleh buat apa, tu trademark kena kekal Betul. Trademark memang kena kekal. Kalau anda nak tahu sama manajernya nama Alan tu yang bawa tu, itulah manager yang sama bawa juara kita tahun dulu So Bandi mungkin bakal jadi juara-juara ni, jangan main-main. Allahu Akbar. Tak adalah, insyaAllah kita akan cuba yang baik lah. Sebab kadang-kadang benda-benda gini kita rasa macam, tadi ada orang tanya juga macam mana Bandi tengok semua peserta-peserta pada tahun ni. Bandi rasa dia tanya mana satu yang rasa yang mencabar. Bandi rasa semua mencabar. Sebab kita tak tahu kebolehan dia orang ni. Cuma kita tengok daripada luaran dia. Contoh macam ni, kalau kita tengok macam Alif Aziz, saya tak pernah dengar dia nyanyi pun. Saya tak tahu kelebihan dia kat mana. Kadang-kadang kita tengok macam biasa, tapi mungkin dia ada benda yang saya tak ada. Mungkin dia boleh rap ke? Mungkin dia boleh rap dengan bagus, mungkin dia boleh nyanyi dengan bagus, mungkin vibrato dia lagi baik daripada Bandi, mungkin pitching dia lagi bagus, kita tak tahu juga. Mana sikit, kita keluar sikit dah Sementara masa PKP baru-baru ni dengan sebelum ni lah, daripada awal kan, apa yang abang buat sebenarnya? Kalau orang nak tahulah, untuk mungkin orang yang tak perasan abang kan, macam bukanlah nak kata menyepi. Kalau siapa yang macam saya follow tengok dekat media, kita tahulah. Mungkin yang tak nampak abang, apa abang buat sebenarnya bang? Okey, masa PKP tu lagi ada juga show lah, macam dapat pergi Sarawak. Lepas tu ada orang buat opening untuk kedai makan dia, orang kedai buat aiskrim kan. So dia nyanyi. Lepas tu ada untuk RTM, RTM Johor ada program. So ada juga hiburan dari rumah tu Bandi buat juga, record, ada hasil sikit. Lepas tu ada interview dengan RTM juga, adalah hasil sikit. So sebenarnya daripada samping benda-benda yang Bandi buat tu, kita orang ada buat untuk family business lah. Kadang-kadang Bandi sebenarnya kita buat banyak benda frozen. Contohnya macam lasagna, kita buat lasagna Ida Bandi. Dia punya logo tu Ida Bandi. Kita buat Instagram ke mana tu? Instagram ke Facebook? Facebook pun ada, Instagram pun ada. Apa jadi, ulang balik nama dia? Sebenarnya kalau ikutkan tengok dekat Ida Bandi lah. Okey. Ida Bandi. Kita ada buat lasagna, tapi Bandi boleh jamin dengan cheese yang banyak, dengan parmesan yang banyak, kita makan puas dengan cheese-nya. Kita buat lasagna, lepas tu kita ada buat kari pot frozen untuk kentang dan sardin. Produk yang kita buat tu macam contoh sardin, kita tak akan campur kentang, kita exactly sardin dengan bawang saja. So bila makan tu dia rasa macam kampung punya, memang orang dulu masak memang seronok. So kita ada buat juga burung marinate, burung puyuh marinate, burung crispy, kunyit, banyak benda kita buat, roti, banyak benda lah kita buat. Alhamdulillah. So jangan main-main Bandi Amok dia tiba-tiba nak macam tukang masak pun dia kat situ kan, kiranya tetap pakai topeng Itulah dia. Tapi kalau masak tak adalah pakai topeng. Itu tak ada pakai topeng lah kan. Cuma kalau kita macam nak keluar pun, kadang-kadang dia tanya dengan saya, "Habis bang, kalau pergi keluar pergi bank ke dah pakai topeng? Kalau pergi bank pakai topeng dah kena tangkap, belum masuk pintu bank lagi. Apalah kau orang ni, penat ke? Apa sih?" Jangan, orang tak tahu siapa dia kat luar. Kalau tak pakai topeng kan, orang tak perasan. Ya, betul. Bang, sikit Amok Abang sini, tak ada ke rancangan dalam masa terdekat ke album ke single ke? Okey,
Sebenarnya sebelum-sebelum ni pun ada juga buat single, tapi ada sahabat-sahabat saya yang buat lah. So mungkin sekarang dalam perancangan, mungkin dalam proses kita nak buat satu single dengan satu company ni. Baik tak nak cakap dulu, sebab nanti saya cakap takut tak jadi. Tapi dalam perbincangan saya dengan manager saya ni, kita nak buat satu lagu mungkin lain daripada yang lain lah. Ada 2 orang yang sebenarnya nak buat saya punya album ni, ada single ni. So saya nak nyanyi benda yang lain. Saya tak nak terlampau metal sangat. Saya nak benda ni benda yang semua masyarakat boleh dengar, semua golongan boleh dengar, supaya benda tu menjadi kesinambungan daripada apa yang Bani buat selepas Gegar Berganza ni, insyaAllah. Solo ke band? Dia sebenarnya kalau di luar sana, kalau nak tahulah, Amok tu adalah Bandi, Bandi tu adalah Amok. Sebenarnya kalau kita keluar, kalau nak keluar untuk band pun boleh, dan Bandi kalau nak keluar untuk seorang pun solo pun boleh. Sebab Bandi tu Amok, Amok tu Bandi. So bila orang tanya Amok tu band ke, sebenarnya Amok tu Bandi. Tapi kalau kau nak band, Bandi kasih band lah. Macam gitu. Sebab Amok tu, sebab tu saya cakap, Amok tu dia special project. Okay, special project yang Bandi rasa satu benda yang Bani tak akan lupa sampai hayat-hayat Bani lah. Satu projek yang baik lah, insyaAllah. Okey, kembali pada Gegar Berganza sekarang ni. Apa expectation Bandi sendiri? Minggu pertama biasanya lagu sendiri, dan minggu kedua tu. Dan juga persediaan Bandi sendiri lah untuk menerima kutukan, astagfirullahaladzim. Kritikan pula begini. Kritikan daripada juri-juri kita tahu. Semua juri-juri semua bukan rockers. Dan semuanya adalah mereka-mereka yang memang mahir dalam kerja mereka. Takut tak? Risau tak? Siapa yang paling takut? Saya sebenarnya kalau ikutkan, itu adalah salah satu sebab kenapa saya tak masuk dulu ke Berganza ni. Sebab kita dah menyanyi dalam lebih daripada 40 tahun. So bila orang kritik kita, kita rasa macam tercabar, kita rasa macam terguris. Saya tak nak cakap artis mana yang masuk Gegar Berganza, bila dia kena tegur, dia marah. Keadaan dia tu dia marah. Saya tak nak cakap artis mana yang dalam Gegar Berganza ni. So itu salah satu daripadanya. Saya rasa kalau siapa-siapa pun, kalau dah nyanyi lama, orang-orang lama, kalau kena tegur macam itu, tapi boleh tegur, tak ada masalah, tetapi dengan cara yang berhemah lah. Saya tak kisah pun kan. Kadang-kadang kalau ikutkan, kalau nak kata nak maki hamun tu, sebenarnya pada saya pun saya tak kisah. Tapi benda ni live. Bila benda live, dia kena jaga sikit lah dia punya pertuturan kata dia. Kita respect. Saya menghormati semua juri-juri yang pada Datuk Ramli, Baram, Datuk Syafinas, Hetiko Sendang. Memang saya menghormati diorang sebab diorang pun pengalaman yang luas. Sebab saya tahu kalau diorang tegur tu adalah kurang yang ada pada saya. Sebab kadang-kadang kita rasa macam aku ni dah lama dalam industri ni, kita rasa macam kita perfect. Sebenarnya tak. Ada benda yang kita rasa yang orang nampak sebenarnya apa yang ada kekurangan pada kita ni sebenarnya orang lain yang akan tegur kita. Betul. Last sekali. Okey. Abang dah bersedia ke nak kena bahar dengan Nabil bang? Abang seorang yang pakai topeng. Itu yang aku menyirap ni sekarang. Tadi pun dia dah bahan aku. Tutup bawah, tutup depan kan. Tutup emas bawah kan. Tutup bawah kan, menyirap kan. Cakap dengan dia, so kuruskan badan dia. Aku tengok makin memboyak, aku tengok kan menyirap, aku tengok. Tak kisahlah sebab saya pun kenal dia. Saya dengan Nabi pun sahabat kita. Saya rasa dia tak boleh sensitif sangat. Saya anggap itu adalah satu gurauan daripada dia. Sebab saya sebenarnya kalau nak gurau ganas-ganas, saya tak ada masalah sebenarnya. Tapi bila saya gurau ganas dengan dia jangan kecil hati pula. Betul. Dia gurau kita boleh, kita gurau dia boleh. Sebab saya memang gitu. Saya tak kisah kau nak gurau apa pun. Saya tak kisah. Pada saya benda tu gurauan. Tak ada rasa kecil hati, tak ada apa. Sebab dia adalah sahabat saya, sahabat dunia akhirat. Saya dah maafkan dia. Kalau saya tegur dia pun saya maafkan lah. Tapi bila saya gurau, jangan marah. Kan? Last. Okey. Tadi kata dah last. Tak, ni penutup lah. Penutup. Okey. Peminat-peminat yang memang menantikan Bandi Amok tu masuk. Peminat-peminat baru yang bakal tengok Gegar Berganza kata macam, wow, macam ni rupanya boleh lagu dangdut, boleh lagu macam tu kan. Ucapan untuk mereka sikit. Okey. Pada mereka-mereka kalau sana, jangan lupa saksikan Gegar Berganza 8. Dan kalau nak tengok Bandi nyanyi genre macam-macam genre pada Gegar Berganza 8 ni, jangan sekali-sekali escape keluar daripada TV anda. Gegar Berganza start pada 21 hari bulan November ini. Dan semoga anda, Bandi mohon pada doa pada anda semua, semoga anda semua terhibur dengan persembahan Bandi. Yeah!